Ayah selalu kerekut dengan mak. Bab tolong orang luar, laju je. Assalamualaikum, nama aku Ani, bukan nama sebenar. Aku tergerak nak cerita tentang kisah mak aku lepas terbaca confession tentang sisi gelap suri rumah. Seolah-olah orang jadi suri rumah ni ibarat jadi macam pembantu rumah je. Tak ada kelas. Dilayan macam golongan kelas kedua agaknya. Aku tak tahulah nak mula dari mana. Tapi aku rasa ini memang tak adil untuk mak. Mak aku dah berusia 60-an dan dia memang suri rumah sejak mula kahwin dengan ayah aku. Ayah aku pula seorang bekas pekerja swasta dalam bidang perbankan. Dia hanya ada simpanan KWSP, tak ada pencen bulanan. Apa yang aku cerita ni adalah berdasarkan apa yang mak aku cerita dan berdasarkan pemerhatian aku sendiri sebagai seorang anak bongsu yang lama duduk dengan mak dan ayah. Semoga apa yang aku kongsi ni dapat memberi manfaat dan pengajaran kepada pendengar yang mengalami situasi yang sama. Jangan anggap jadi suri rumah tangga tu mudah goyang kaki kat rumah. Pertama sekali, soal urusan keuangan. Mak aku ni seorang yang bijak walaupun tak pernah bekerja. Ni ayah aku memang akui sebab mak aku ni ada ingatan yang kuat dan bijak urus keuangan keluarga. Ayah aku kerja seorang untuk tanggung kami 6 beranak. Jadi memang urusan rumah tangga ayah akan serah bulat-bulat dekat mak aku. Termasuklah urusan pembayaran bil-bil rumah. Mak pernah cerita bab keuangan pada aku. Ni yang buat aku sedih. Mak aku cakap, masa kami kecil, kami hidup susah. Tapi aku tak pernah ingat aku susah. Bila ayah bagi duit belanja dapur, mak aku yang atur apa nak beli. Rupanya, mak aku banyak berkorban demi anak-anak. Mak aku cerita dulu, mak aku hanya makan kepala ikan. Isi dia bagi aku makan sebelum ke sekolah. Mak aku suap aku makan sebelum pergi sekolah sampailah darjah 3. Patutlah sampai sekarang kalau mak aku makan, dia hanya ambil kepala ikan dengan isi sikit masa makan. Walaupun sekarang anak-anak dah besar dan mampu je makan yang sedap-sedap. Dia dah terbiasa macam tu. Kadang-kadang aku sengaja ambil kepala ikan biar mak dapat makan isi ikan yang lebih. Sekarang ni, bila anak-anak dah besar, lain pula ujian mak. Ayah aku lepas bersara, banyak habiskan duit untuk parti politik dan aktiviti masjid. Kalau mak aku minta duit, ayah aku suruh minta ke anak-anak. Ayah aku dengan orang dia suka sedekah, tapi dengan mak aku, dia jadi sangat berkira. Mak aku pernah mengadu pasal ni dekat aku. Aku bagi je duit belanja kat mak aku, tapi mak aku cakap dia sedih sebab dia nak duit belanja dari suami dia. Tapi malangnya ayah aku ni banyak sedekah dekat orang luar berbanding dengan bini sendiri. Padahal ayah aku mampu je nak bagi apa yang mak aku nak sebab anak-anak semua dah kerja. Tapi ayah aku lebihkan sedekah kepada orang luar dan masjid. Bagi aku tak patutlah sebab mak aku masih tanggungjawab dia sebagai seorang suami. Kalau mak suruh belikan ubat pun, ayah aku akan minta duit kat mak aku. Mak aku cakap, dia tak kerja, mana ada duit. Yang ada pun, duit anak-anak bagi untuk belanja dapur juga. Bila mak aku mengadu, aku jadi sebersalah. Memang aku tinggal dengan mak ayahku. Tiap-tiap bulan, aku belanjakan lebih kurang RM1,000 untuk belanja rumah. Tapi masih tak cukup. Aku pun ada komitmen sendiri walaupun aku bujang. Aku sampai tak ada simpanan sekarang. Lebih-lebih lagi pasca pandemik ni. Pendapatan aku dah berkurangan 30%. Kedua, soal urusan kerja rumah. Ayah aku memang suruh mak aku jadi suri rumah je lepas kahwin. Sebab ayah nak mak aku uruskan dia dan anak-anak. Mak aku cakap dia rasa terbeban sebab semua urusan rumah dia buat, dari memasak, mengemas satu rumah termasuk pergi pejabat pos untuk bayar bil-bil rumah. Semua dia kena hadap seorang diri. Bab bayar bil ni, masa kami kecil dulu, mana ada sistem online banking ni. Ayah aku suruh mak aku pergi jalan kaki, pergi pejabat pos yang jaraknya lebih kurang 1 kilo dari rumah, jalan kaki. Masa tu abang-abang aku masih kecil, tak boleh tinggal sendiri kat rumah. So terpaksalah berangkut semua sekali. Berhujan panas jugalah nak kena jalan kaki sejauh tu. Terpaksa mak aku pimpin anak-anak pergi bayar bil. Alasan ayah aku, dia kerja tak ada masa nak pergi beratur bayar.
Ayah aku ingat mak aku duduk rumah bersenang-senang dan tak penat. Sekarang bila masing-masing dah usia warga emas pun, ayah masih layan mak aku sama macam mak aku masih muda. Nak harap mak buat kerja-kerja rumah. Ayah aku suka mengarah sebab dia cakap dia sakit lutut dan ada masalah sakit asma, tak boleh nak buat kerja banyak. Tapi kalau pergi masjid 5 kali sehari dan urus hal-hal masjid boleh pula. Contohnya, kalau ada paip bocor kat masjid, cepat je ayah aku uruskan. Tapi bila kat rumah, pilih bocor, aku cakap dia tak larat lah nak buat. Aku perempuan, manalah aku reti nak buat. Lagipun aku sibuk bekerja. Ayahku hanya buat apa yang dia rasa dia nak buat. Selebihnya, dia akan bergantung dekat mak aku. Kononnya sebab mak aku tak ada sakit-sakit macam dia. Kesian aku tengok mak aku kena buli macam tu. Banyak lagi kisah duka seorang suri rumah sepenuh masa. Lebih-lebih lagi meniti usia senja ni. Aku bujang lagi, tapi bila aku tengok rumah tangga mak ayah aku rasa tak mampu nak berumah tangga kalau inilah rumah tangga yang dianggap biasa. Sekian dari aku, anak seorang suri rumah tangga sepenuh masa.